Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah dan implikasinya. Seperti mana yang kita tahu, akidah merupakan salah satu daripada asas Islam. Akidah dari segi bahasa ialah simpulan atau ikatan, manakala dari segi istilah pula, akidah merupakan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh di dalam hati terhadap rukun iman dan perkara-perkara yang ghaib. Terdapat dua sumber akidah yang boleh kita jadikan rujukan, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dari sumber Al-Quran, di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang membawa maksud, katakanlah Muhammad, dialah Allah SWT yang Maha Esa. Allah SWT tempat berharap, iaitu tempat memohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah SWT, dan mengingkari perbuatan kepada selain Allah SWT, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah SWT yang berhak menghisapnya. Abu Malik radhiyallahu anhu terdapat banyak kepentingan sekiranya kita mempelajari dan mengamalkan ilmu akidah. Antaranya ialah kita dapat terhindar daripada ajaran-ajaran sesat yang akan merosakkan akidah seseorang terhadap Allah SWT. Contohnya, mengadakan upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seterusnya, perkara yang boleh merosakkan akidah ialah melalui hati. Yang pertama ialah al-uluhiyah, iaitu mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta, mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Allah Maha mendengar dan Maha melihat, meyakini ada kuasa kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Yang kedua ialah an-nubuwah, iaitu kenabian. Contohnya ialah mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Selain itu, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi terakhir. Yang ketiga ialah al-ghaibiyat, iaitu perkara gaib. Contohnya mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Selain itu, tidak percaya kewujudan malaikat, jin dan alam barzakh atau azab kubur. Yang terakhir ialah as-syariah. Contohnya ialah mengingkari rukun Islam dan salah satu daripadanya. Yang kedua ialah beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tak sesuai di dunia. Perkara-perkara yang membatalkan akidah melalui lisan ataupun percakapan. Perkara yang membatalkan akidah melalui lisan ialah percakapan yang mengandungi pengakuan kufur ataupun penafian terhadap Islam serta mempersendakan hukum-hukum Islam. Antara contohnya ialah yang pertama, menghina perkara yang berkaitan rukun iman dan Islam. Yang kedua, mengatakan bahawa syariat Islam tidak sesuai dengan peredaran zaman. Yang ketiga, mempersendakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang keempat, mengatakan bahawa zina, arak dan judi sebagai perkara yang halal dilakukan. Dan yang terakhir, mengisytiharkan diri daripada keluarnya Islam. Saya nak terangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah dari segi perbuatan. Perkara yang membatalkan akidah melalui perbuatan ialah melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah yang mana berbentuk fizikal dan boleh dilihat. Saya nak terangkan tentang perkara, contohnya menyembah patung, melakukan upacara ibadah sama seperti yang dilakukan oleh orang bukan Islam, memohon pertolongan jin, meletakkan Al-Quran atau ayat suci Al-Quran di tempat najis dengan tujuan untuk menghina agama, mempergunakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tujuan menyelewengkan ajaran Islam,
Contohnya menyembah patung. Saya membuat pembentangan tentang pembatalan akidah dan implikasinya. Implikasinya dapat dilihat daripada 3 sudut, iaitu hati, lisan dan perbuatan. Implikasinya terhadap hati. Hati adalah upama kerajaan terhadap seluruh anggota tubuh badan. Jika rosak hati bermakna akan rosaklah seluruh tubuh badan ditadbirnya. Salah satu contoh kerosakan akidah yang melibatkan hati adalah seseorang yang suka mengeluh apabila ditimpa sesuatu ujian. Seterusnya, implikasi terhadap lisan. Lisan ataupun lidah adalah nikmat Allah kepada manusia yang tidak ternilai. Tanpanya, seseorang tidak mampu berinteraksi dengan baik dan tidak dapat menyatakan hasrat hati kepada orang yang mendengar. Oleh sebab itu, ramai yang tidak menyedari bahawa kadangkala mereka telah menyalahgunakan nikmat lidah ini. Ramai wanita yang dihumban ke neraka kerana lidah. Ini kerana mereka menggunakannya untuk mengumpat dan bercerita tentang orang lain. Bagi kaum lelaki pula, mereka menggunakan lidah untuk berbala dan berdebat perkara yang tidak masuk akal. Perkara ini terjadi kerana rapuhnya ikatan akidah dalam diri. Implikasi terhadap perbuatan pula, pokoknya tali ikatan akidah menandakan tegurnya keimanan seseorang. Sebaliknya, jika ikatan tersebut sudah longgar, maka akan rosaklah akidah seseorang dan robohlah keimanan seseorang. Ini semestinya akan menjejaskan ibadat individu tersebut apabila dia tidak lagi menaruh keyakinan terhadap rukun-rukun iman. Kesimpulannya, sebagai seorang individu Muslim, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduk kita agar tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, yang boleh membatalkan akidah serta membawa kepada kekafiran.